Sudah bertahun-tahun lamanya Ramli Sarip, seniman tersohor yang digelar Papa Rock, menyimpan diam. Diam yang bukan sekadar tiada kata, tetapi diam yang syarat dengan doa, dengan air mata, dengan pergolakan jiwa yang hanya langit menjadi saksinya. Di usia 72 tahun, dalam lengang perjalanan hidupnya yang penuh liku, tiba-tiba beliau memilih untuk bersuara. Dan suara itu bukan tentang musik, bukan tentang nostalgia konsert silam, tetapi tentang wanita yang menjadi tulang rusuknya selama lebih dari 4 dekad, Datin Sapiah Omar, yang kini sedang berjuang dengan penyakit bara tahap akhir, yang mengancam bukan sahaja nyawanya, tetapi juga separuh dari jiwanya sendiri. Ramli Sarip tidak memanggil ini sebagai musibah. Beliau menyebutnya ujian kasih yang paling agung. Di satu majelis kecil di Singapura, ketika diminta memberi sedikit kata kepada para wartawan tentang sebab-sebab pengunduran beliau dari pentas buat sementara waktu, Ramli tidak menjawab dengan klise. Sebaliknya, beliau menghela nafas dalam, dan dalam suara serak yang dikenali ramai itu beliau berkata, "Saya bukan berhenti menyanyi. Saya sedang belajar mendengar suara Tuhan, suara istri saya, suara hati saya sendiri." Dan dari saat itulah, Malaysia dan Singapura tidak lagi melihat Ramli Sarip sekadar sebagai legenda musik rock Melayu, tetapi sebagai seorang lelaki yang telah memilih untuk berdiri di sisi seorang wanita dalam perjuangan sunyi menentang maut. Datin Sapiah Omar bukan tokoh terkenal di khalayak ramai, tetapi di mata Ramli, dia adalah pusat graviti hidupnya. Mereka berkahwin ketika zaman kegemilangan Sweet Charity, ketika peminat melaungkan namanya di stadium-stadium besar, tetapi dia selalu kembali ke rumah, ke pelukan Sapiah yang menerima dia sebagai lelaki biasa, bukan bintang. Dan kini, apabila Sapiah menjadi semakin lemah, semakin senyap, semakin sering terbaring di katil hospital, Ramli memilih untuk meninggalkan sua demi menjadi suami, bukan selebriti. Beliau telah menukar bilik tamu rumah mereka menjadi studio salat kecil. Ada sejadah yang berlapis, kitab Al-Quran yang terbuka, dan bingkai-bingkai gambar lama yang menangkap detik-detik kecil kehidupan mereka. Berdua di Bali, ketawa bersama anak-anak, memegang tangan dalam diam ketika Ramli selesai persembahan. Disinilah beliau menulis lagu yang tidak akan dinyanyikan di pentas, tetapi hanya untuk dirinya dan untuk Tuhan. Lagu-lagu yang memuji cinta dalam sakit. Lagu-lagu yang mengandungi doa agar kesakitan yang dideritai istrinya dapat dipindahkan kepada dirinya. Satu malam, dalam satu temu bual yang tidak dirancang, wartawan dari sebuah majalah mendapati Ramli termenung lama di lobi hospital. Bila ditanya mengapa beliau kelihatan terlalu sunyi, beliau hanya menjawab, "Aku rindu suara dia panggil nama aku." Itulah kenyataan yang menghentak ribuan hati yang membacanya. Bukan kerana kata-katanya puitis, tetapi kerana ia jujur. Dalam dunia hiburan yang gemar pada glamour dan persembahan, Ramli Sarip memperlihatkan bahawa kasih sayang adalah bentuk kemasyhuran yang paling sunyi tetapi paling abadi. Ramli tidak pernah memuat naik gambar istrinya yang sedang sakit. Tiada gambar drip, tiada gambar katil hospital, tiada caption panjang tentang kesedihan. Yang ada hanyalah puisi-puisi pendek yang dikongsi di media sosial, tentang cahaya yang tidak padam walau malam panjang, tentang angin yang membawa rindu,
tentang waktu yang meminjamkan kita orang yang kita sayang. Dan setiap bait itu seolah-olah satu panggilan kepada semua lelaki untuk mencintai dengan tenang, untuk menjaga dengan tabah, dan untuk diam dalam pengorbanan tanpa mengharapkan pujian. Dalam satu sesi zikir yang dianjurkan secara tertutup, Ramli memimpin doa, tidak dengan mikrofon, tidak dengan persembahan, tetapi dengan suara yang retak. Beliau membaca surah Yasin sambil menggenggam tangan istrinya yang sudah terlalu lemah untuk membuka mata. Kata mereka yang hadir, tidak ada mata yang kering malam itu, karena mereka menyaksikan cinta dalam bentuknya yang paling mentah, yang tidak mencari tumpuan, tetapi menjadi tumpuan karena ketulusannya. Orang sering bertanya, mengapa Ramli Sarip kini lebih banyak menyendiri? Jawabannya tidak pernah jelas. Tetapi kini kita tahu, kerana beliau sedang menjalani bentuk cinta yang paling hening dan paling benar. Bukan lagi cinta yang dinyanyikan di pentas, tetapi cinta yang dilafaz dalam senyap di sisi katil, cinta yang tidak memerlukan tepukan gemuruh, hanya secawan air suam dan sepasang mata yang walaupun redup, masih mengenal wajah orang yang dia cinta sejak usia mudanya. Ramli pernah berkata, rock adalah semangat, tapi cinta adalah jiwa. Dan mungkin untuk bertema kalinya, kita melihat bagaimana kedua-duanya bertemu dalam dirinya. Seorang lelaki yang dulu berdiri dengan gitar, kini berdiri dengan doa. Dan begitulah, di balik keheningan yang selama ini menjadi dinding antara beliau dan dunia, Ramli Sarip akhirnya memecahkannya. Bukan untuk berkongsi kesedihan, tetapi untuk menzahirkan bahwa cinta jika benar, mampu menahan derita, menakluki ketakutan, dan menjadikan kesunyian itu sendiri satu bentuk keindahan. Tanpa sebarang pengakhiran yang pasti, kisah ini terus hidup. Dalam bilik hospital yang dingin itu, waktu seakan tidak bergerak. Bau antiseptik dan bunyi mesin monitor berdetak perlahan menjadi irama hari-hari Ramli Sarip. Namun, tidak ada yang membuat beliau gentar. Di sisi katil istrinya, Datin Sapiah Omar, Ramli duduk hampir setiap jam, kadang dengan gitar kecil di tangan, kadang hanya dengan sepasang biji tasbih lusuh yang beliau sentuh dengan jari jemarinya, jari yang dulu pernah memetik lagu-lagu cinta dan revolusi, kini memetik doa dalam senyap. Ada satu bekas kecil di atas meja sisi katil. Di dalamnya ada sehelai kain batik lama yang digulung rapi. Itu adalah kain sapu tangan milik istrinya sejak zaman mereka berbulan madu di Kelantan pada tahun 1980. Sapiah suka menggunakannya untuk mengelap peluh Ramli ketika beliau sedang berlatih lagu atau selepas persembahan. Kini, setiap pagi, Ramli akan ambil kain itu, gosok perlahan, dan letak dekat pipi istrinya, seolah mahu menghidupkan semula memori yang mungkin telah kabur oleh ubat-ubatan dan keletihan. Ramli mula menulis dalam sebuah buku nota hitam. Di kulitnya, tertulis satu ayat dengan tulisan tangan kasar. Untukmu yang menjadi nyawa lagu-laguku. Setiap hari beliau menulis 1-2 ayat. Hari ini, awak buka mata 5 saat. Saya nampak senyuman itu, walaupun sangat kecil. Tapi cukup untuk buat saya rasa masih ada esok. Saya main lagu Sejuta Wajah senyap-senyap dalam hati sebab awak tak suka bising. Tapi awak dulu yang beri saya lagu itu, jadi saya takkan berhenti. Ada detik-detik kecil yang bagi orang lain
mungkin tak bermakna. Tapi bagi Ramli, semua ini adalah potongan kehidupan. Seperti cara istrinya masih menggenggam jari kelingkingnya setiap kali beliau membaca surah Maryam. Seperti mata istrinya yang berkaca setiap kali mendengar anak bongsu mereka datang menjenguk, walaupun hanya 5 menit. Seperti desahan lemah di antara tidur dan jaga yang kedengaran seperti panggilan Abang. Beliau tidak lagi membawa telefon pintar. Katanya, saya tak nak tengok dunia luar, saya cuma nak tengok dia. Dalam dunia yang serba digital, Ramli membawa dirinya keluar daripada jaringan sosial, tetapi masuk lebih dalam ke dalam jaringan cinta sebenar, yang tak bergantung pada notifikasi, hanya detak jantung di mesin monitor dan getar jiwa di dalam dadanya sendiri. Setiap pagi, beliau akan menyusun bunga melur di tepi tingkap bilik hospital. Bunga melur itu adalah kegemaran istrinya sejak dahulu. Waktu bercinta, Ramli pernah mencuri bunga melur dari pagar jiran untuk diselitkan di rambut Sapia. Kini, bunga itu dibeli di pasar kecil oleh pembantu hospital, tapi setiap kuntumnya diatur dengan hati-hati, seolah-olah setiap bunga adalah satu janji bahwa beliau masih di sini dan akan tetap di sini. Dalam senyapnya, Ramli kadang-kadang menyanyikan potongan lagu, bukan lagu komersial, lagu yang dicipta hanya untuk istrinya. Engkau nafas pertama dan hembusan terakhir, jika dunia lupa namaku, biarlah namamu di dadaku. Lagu itu tak pernah direkam, tapi bila jururawat masuk dan terdengar bisikan lagu itu, mereka diam, tak sampai hati mengganggu. Seolah-olah bilik itu bukan lagi sekadar ruang perubatan, tapi kuil cinta yang suci. Pernah suatu malam, ketika hujan turun lebat dan jalan ke hospital banjir, ramai pelawat tidak hadir. Tapi Ramli tetap muncul dengan baju hujan lusuh dan selipar getah, membawa termos kecil berisi sup ayam buatan sendiri, resepi yang dipelajarinya semata-mata kerana istrinya sudah tidak boleh menelan makanan pejal. Sup itu diletak di sisi walau Sapia mungkin takkan bangun malam itu. Saya tahu dia tak makan, tapi bau pun dah cukup. Saya cuma nak dia tahu saya masak dengan tangan sendiri. Dulu dia masak untuk saya 30 tahun. Saya belum balas pun lagi. Kesetiaan Ramli bukan dari kata-kata besar atau kenyataan akhbar. Ia hidup dalam perbuatan kecil. Dalam cara beliau menyikat rambut istrinya setiap pagi. Dalam cara beliau bisikan syahadah di telinga setiap kali Sapia kelihatan terlalu tenat. Dalam cara beliau terus menyimpan sabun mandi kegemaran Sapia di bilik air rumah mereka. Walaupun sudah 3 bulan, Sapia tidak pulang. Di mata orang luar, Ramli Sarip masih Papa Rock, icon music. Tapi di dalam bilik hospital itu, beliau bukan bintang. Beliau hanyalah seorang lelaki yang sedang memeluk bayang-bayang istrinya dalam tenang dan getir, dalam setia dan derita. Seorang lelaki yang tahu bahawa hidup ini bukan tentang berapa kali kita naik ke pentas, tetapi tentang berapa lama kita sanggup duduk di sisi orang yang kita cinta ketika dunia seolah-olah berhenti bergerak. Dan di dalam cerita ini, tidak ada bunyi gemuruh tepukan, tiada blitz kamera, tiada penghargaan seni. Hanya suara hati yang berbisik dalam setiap langkah perlahan, setiap hela nafas berat, dan setiap pagi yang beliau bangun semata-mata untuk satu sebab, kerana Sapia masih ada. Dan selagi itu, beliau akan terus menjadi penjaga nyalanya.
Namun ada sesuatu di balik mata Ramli Sarip yang orang ramai tidak tahu. Di balik senyum nipis yang sering dilemparkan kepada wartawan, di balik sapaan tenang kepada juru rawat dan pelawat yang ingin memberi sokongan, tersembunyi satu rahasia yang masih belum terungkap. Ia bukan tentang penyakit sapiah semata-mata. Ia bukan sekadar kesetiaan atau cinta yang telah teruji waktu. Ada sesuatu yang Ramli simpan, barangkali untuk dirinya sendiri, barangkali untuk Tuhan sahaja yang layak tahu. Kadang-kadang beliau akan berjalan keluar dari bilik hospital ketika senja hampir padam. Langkahnya perlahan, seolah setiap derap membawa beban berpuluh tahun yang tidak sempat beliau hadam. Beliau tidak terus pulang. Sebaliknya, beliau menyusur jalan ke taman kecil berhampiran hospital, tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan kota. Di situ, di bangku batu yang sudah pecah di hujung, Ramli duduk sendirian. Tangannya masih menggenggam buku nota hitam, tetapi kali ini beliau tidak menulis. Hanya memandang ke langit, seolah mencari sesuatu. Mungkin jawaban, mungkin kenangan. Orang kata, lelaki yang menyimpan terlalu banyak dalam diamnya adalah lelaki yang pernah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Dan Ramli, dalam diamnya, telah kehilangan banyak hal, rakan seperjuangan, pentas-pentas yang pernah mengangkat namanya, dan kini, perlahan-lahan, seorang wanita yang menjadi makna kepada seluruh hidupnya. Tapi masih ada sesuatu yang lebih dalam daripada semua itu, sesuatu yang tidak boleh disebutkan. Salah seorang juru rawat pernah melihat Ramli berbicara sendirian di bilik itu ketika Sapia sedang lena di bawah pengaruh morfin. Bukan berbicara kepada istrinya. Nada suaranya lain. Seperti sedang berbicara kepada seseorang yang tidak hadir secara fizikal. Seperti sedang meminta maaf. Juru rawat itu hanya diam dan keluar perlahan. Sejak hari itu, dia selalu merasa seperti ada seseorang lagi dalam bilik itu, bukan hanya Ramli dan Sapia. Pada satu hari Rabu, ketika langit gelap dan hujan mula turun halus, Ramli membawa sebuah kotak kayu kecil ke hospital. Kotak itu digenggam erat, dibalut dengan kain songket biru tua. Dia tidak pernah memberitahu sesiapa apa yang ada di dalamnya. Tapi setiap kali istrinya kelihatan tenat, beliau akan membuka kotak itu perlahan-lahan dan memandang isinya sebelum meletakkannya kembali. Ada yang berkata itu mungkin album gambar lama. Ada yang teka ia adalah surat-surat cinta zaman muda mereka. Tapi Ramli tidak pernah mengesahkan, dan tidak siapa yang berani bertanya. Malam itu, selepas semua pelawat pulang, beliau duduk di tepi katil Sapia dan berkata, "Kalau satu hari nanti saya tak sempat cakap semuanya. Awak tahu kan, saya simpan semuanya di tempat yang awak tahu." Sapia hanya menggerling sedikit. Tak jelas sama ada dia faham, tapi Ramli seolah-olah tidak perlukan jawaban. Dia tahu. Anak-anak mereka sendiri kadang tertanya-tanya, kenapa ayah mereka mula berpesan tentang hal-hal pelik, tentang tempat tertentu di rumah, tentang nama seseorang yang tidak pernah mereka dengar, tentang lagu yang tak pernah dikeluarkan secara rasmi. Bahkan, pernah sekali Ramli memanggil anak sulungnya dan berkata, "Kalau satu hari nanti saya pergi dulu, jangan buka bilik bawah tangga tu ya. Bukan kerana ada apa-apa buruk, tapi sebab ada hal yang lebih baik dibiarkan kekal dalam gelap." Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh lelaki ini? Apa sebenarnya yang beliau takutkan akan terbongkar? Atau mungkin apa yang beliau harapkan akan kekal tersembunyi selama-lamanya?
Ramli Sarip bukan jenis manusia yang mudah bercerita tentang masa lalu. Tapi dalam tempoh penjagaan Sapia, ada beberapa kali beliau menyebut nama Ashura dalam mimpi, dalam zikir, dan kadang ketika tersedar dari tidur siang yang singkat di sisi katil. Tidak ada sesiapa dalam keluarga bernama itu. Siapakah dia? Seorang sahabat? Seorang kenangan? Seorang yang telah lama hilang dari peta hidupnya, tapi kini muncul kembali, perlahan-lahan menuntut ruang di antara kenyataan dan rasa bersalah? Dalam satu malam yang lain, ketika keadaan Sapia semakin kritikal, Ramli dilihat menulis sesuatu dengan sangat tergesa, bukan di buku nota hitam seperti biasa, tetapi di belakang sebuah gambar lama yang sudah pudar warnanya. Gambar itu kabur, tetapi kelihatan jelas bahwa ia bukan gambar Sapia. Seorang wanita lain berdiri di tepi laut dengan senyuman yang samar. Beliau mencium gambar itu perlahan, kemudian menyelitkannya ke dalam buku Yasin yang beliau letak di bawah bantal Sapia. Ramli sendiri kini jarang menjawab soalan tentang masa hadapan. Bila ditanya, bila akan kembali menyanyi, beliau hanya berkata, "Kalau ada lagu yang saya perlu nyanyi, Tuhan akan buka suara saya semula." Tapi setiap kali ada konsert tribute, setiap kali ada jemputan untuk menghidupkan semula nostalgia, beliau diam. Seolah dunia seni kini bukan lagi pentas beliau. Pentas beliau kini hanya beberapa meter persegi, bilik hospital, bangku taman, dan ruang hati yang penuh perkara tak terucap. Dan kisah itu masih belum menemui hujung. Masih ada kotak kayu yang tidak dibuka. Masih ada nama yang tidak dijelaskan. Masih ada lagu yang belum dinyanyikan. Dan dalam setiap detik yang berlalu, kita yang membaca atau mendengar kisah ini tidak tahu sama ada kita sedang menyaksikan akhir sebuah cinta atau permulaan sebuah pengakuan yang terlalu dalam untuk diungkap dengan kata. Beberapa minggu selepas hujan terakhir yang turun membasahi atap hospital itu, Ramli Sarip masih lagi muncul setiap hari, seakan waktu tidak pernah bergerak. Wajahnya semakin cengkung, rambut peraknya dibiarkan terurai tanpa disisir, dan bajunya selalu sama, baju batik biru tua yang konon katanya adalah baju pertama yang dipakai semasa Sapia jatuh cinta kepadanya. Tidak ada lagi bicara tentang musik, tentang dunia luar, tentang konsert. Bahkan rakan-rakan seniman yang dahulu rapat dengannya pun sudah lama tidak mengganggu. Mereka tahu, dalam kesunyian itu, Ramli yang berbicara dengan dunia yang mereka tidak punya kunci untuk masuk. Ada satu malam yang berlalu dengan tenang. Terlalu tenang hingga juru rawat sendiri merasa ganjil. Tiada desahan mesin, tiada detak nafas yang berat, tiada batuk kecil Sapia seperti biasa. Ramli tetap di kerusi yang sama, namun malam itu beliau tidak membaca Yasin, tidak menyanyi perlahan, hanya duduk diam, memeluk kotak kayu kecil di dada, matanya tertutup rapat, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang hanya dia sendiri lihat. Di atas meja ada sekeping surat yang terlipat rapi. Tiada nama, tiada tarikh, hanya 3 perkataan di muka hadapan jika aku diam. Tidak ada yang tahu siapa yang membacanya, atau jika surat itu pernah dibuka. Beberapa hari kemudian, surat itu sudah tiada. Seperti segalanya yang berkaitan dengan Ramli, ia datang dalam senyap,
dan hilang dalam senyap juga. Dalam minggu-minggu itu, keadaan Sapia tidak banyak berubah. Antara sedar dan lena, antara diam dan bisikan tidak jelas. Kadang-kadang dia menyebut nama anak-anak, kadang-kadang hanya memandang ke siling dan tersenyum. Ramli tidak pernah menunjukkan sedihnya. Tapi sekali, juru rawat melihat beliau keluar dari bilik dan menangis perlahan di koridor. Tangannya menggenggam erat tasbih. Kepalanya menyandar ke dinding sejuk batu hospital. Tidak ada esakan, tidak ada jeritan, hanya diam yang penuh luka. Dan dalam diam itu, satu hari Ramli tidak datang. Bukan kerana beliau lupa, bukan kerana beliau mengalah, tapi kerana tiada siapa tahu, beliau juga sedang menanggung satu rahsia yang lebih besar dari semua lagu-lagunya. Tubuhnya sendiri sudah lama lemah, dan selama ini beliau berjuang diam-diam melawan penyakit yang sama seperti istrinya. Doktor yang merawat Sapia pernah mendengar cerita dari seorang jururawat hospital lain. Ramli sering hadir ke unit onkologi pagi-pagi sebelum menemani istrinya untuk rawatan senyap tanpa sebarang nama selebriti. Beliau hanya dikenali sebagai Encik Ismail di situ. Tiada siapa pernah mengaitkan dua pesakit itu sebagai pasangan. Dan Ramli sendiri tidak pernah menyebutkannya kepada sesiapa. Mungkin kerana beliau tidak mahu perhatian itu mengalihkan kasihnya dari Sapia. Mungkin kerana beliau percaya jika mereka berdua harus jatuh, biarlah ia dalam kesunyian yang setia. Antara bila beliau kembali ke bilik Sapia selepas 2 hari hilang, tidak ada sesiapa bertanya ke mana beliau pergi. Tapi kali ini, matanya lebih dalam, lebih tenang, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan sesuatu yang tidak terucap. Sapia membuka mata ketika beliau sampai. Sekilas, hanya sekilas. Tapi cukup untuk Ramli senyum dan berkata, "Saya balik." Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Ramli masih duduk di sisi, masih memetik jari pada tasbih, masih menyisir rambut istrinya setiap pagi. Tapi mereka yang memerhati mula menyadari bahawa dia semakin kerap termenung dan lebih banyak diam. Lagu-lagu kecil yang biasa beliau nyanyikan kini sudah tiada. Buku nota hitam itu pun entah ke mana. Pada satu petang yang suram, anak-anak mereka datang melawat. Ramli mengajak mereka keluar sebentar dari bilik. Katanya mahu bercakap sesuatu. Tapi kemudian beliau hanya duduk di ruang menunggu dan bertanya tentang cucu-cucu. Tidak ada ucapan berat. Tidak ada wasiat. Cuma satu ayat yang melekat di fikiran anak sulungnya. Kadang-kadang ayah rasa ada bahagian dari hidup ini yang tak sepatutnya kita faham sekarang. Kita cuma perlu biarkan ia berlaku. Dan mereka semua diam. Tidak tahu apakah itu petanda. Atau mungkin hanya kata-kata dari seorang ayah yang terlalu letih. Beberapa hari selepas itu, Sapia kembali koma. Kali ini lebih dalam, lebih senyap dari biasa. Ramli tidak menangis. Beliau hanya duduk memegang tangan istrinya dengan kedua belah tangannya yang kurus, seakan cuba memindahkan seluruh sisa kekuatannya ke tubuh yang sedang bertarung dengan waktu. Dan malam itu, beliau tidur di sisi Sapia seperti biasa. Keesokan paginya, bilik itu kosong. Sapia masih ada, masih bernafas perlahan. Tapi Ramli tiada. Selimutnya terlipat kemas. Kotak kayu di atas meja. Buku nota hitam yang kembali muncul, kini tertutup di sisi pasu bunga melur yang telah layu.
Tiada siapa tahu ke mana beliau pergi. Hospital tidak ada rekod beliau keluar. Tiada sesiapa melihatnya meninggalkan bangunan. Semua kameranya entah kenapa tidak merakam apa-apa malam itu. Dan hingga ke hari ini, tidak ada sesiapa yang pasti apakah Ramli benar-benar pergi atau sekadar memilih untuk berada di tempat yang hanya Sapiah tahu. Mereka yang cuba membuka kotak kayu itu mendapati ia kosong. Hanya sehelai kertas kecil di dalamnya dengan tulisan tangan halus. Sesetengah lagu hanya boleh didengar oleh mereka yang pernah sunyi seumur hidup. Dan begitulah, cerita ini kekal bergema dalam lorong-lorong hospital yang senyap, dalam bisikan daun melur yang gugur, dalam lagu-lagu lama yang kini berbunyi seperti doa. Tiada yang tahu akhir cerita Ramli Sarip dan Datin Sapiah Omar, mungkin kerana ia belum berakhir. Mungkin kerana cinta mereka tidak perlukan pengakhiran. Atau mungkin sebahagian dari kisah itu telah pun berpindah ke tempat di mana hanya hati yang benar-benar mendengar dapat memahaminya.